Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fans Lifestyle. Satu lagi berita yang tergentar, satu lagi berita duka cita untuk penyokong Najib dan untuk Najib sendiri. Satu lagi pendedahan terbaru, saudara-saudara, yang saya nak kongsi kepada Anda. Kali ini menyebut Najib seorang yang tidak jujur. Ramai di luar sana yang menantikan tarik pembebasan Najib Razak daripada penjara. Adakah Najib bakal dibebaskan dalam masa terdekat ataupun sebagai tahanan rumah, ataupun akan dibebaskan mengikut tempoh yang telah ditetapkan, tempoh penjara yang perlu dijalankan Najib Razak. Nah, saudara-saudara, berkaitan dengan ini, kenapa saya kata Najib kini dalam bahaya, Najib kini sedang kritikal? Kerana sudahlah beliau hari ini menjalani hukuman penjara. Adalah pula berita begini, malangnya Najib seorang yang tidak jujur. Apa sebenarnya yang berlaku? Oke, sebelum saya teruskan, saya perkenalkan kepada Anda. Ini adalah terapi imun transfer factor. Ini adalah untuk mendidik, menyeimbangkan, dan meningkatkan kekuatan sistem imun badan sehingga mampu melawan pelbagai jenis penyakit. Kepada Anda di luar sana yang ada masalah kesehatan, masalah penyakit berulang, sakit pinggang, sakit bahu, sakit lutut, kencing manis, kolesterol, darah tinggi, masalah melibatkan penglihatan, masalah kulit, jantung, dan macam-macam lagi. Mungkin ini adalah jawaban kepada doa Anda. Mungkin ini adalah jawaban kepada cita-cita Anda untuk menjadi sihat semula. Sekiranya ingin mengetahui lebih tentang terapi imun, Anda boleh menghubungi saya di nomor yang tertera. Saudara-saudara, saya sampaikan kepada Anda, malangnya Najib seorang yang tidak jujur. Mahkamah Tinggi hari ini diberitahu bahwa bekas Perdana Menteri Najib Razak adalah seorang yang tidak jujur dan kerap menuding jari kepada pihak lain berhubung penyelewengan dana SRC International Sendirian Berhad. Peguam syarikat itu, Lim Chi Hui, berkata demikian di hadapan Hakim Ahmad Fairuz Zainal Abidin dalam kes saman berjumlah AS 1.18 bilion terhadap Najib dan bekas Ketua Pegawai Eksekutif syarikat tersebut, Nik Faisal Arif Kamil. Malangnya Najib seorang yang tidak jujur, walaupun beliau percaya wang SRC berjumlah RM42 juta telah dimasukkan ke dalam akaun bank peribadinya. Beliau tidak memaklumkan perkara itu kepada kabinet. Dia menambah, SRC tidak boleh dijadikan kambing hitam bagi urusan pinjaman dan kelulusan pinjaman jangka pendek, kerana perkara itu berada di bawah bidang kuasa serta kuasa kelulusan Najib sendiri, bukan syarikat tersebut. Saudara-saudara, akhirnya kita nantikan apa perkembangan terkini kes-kes yang melibatkan Najib Razak. Bila Najib Razak dibebaskan, sudah pasti harapan penyokong Najib adalah Najib dibebaskan seawal mungkin. Berkaitan isu ini, apa komen Anda? Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fans Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Tuan-tuan dan puan yang saya amat hormati, di sebalik rakyat Malaysia, rakyat Sabah, jentera-jentera parti, pemimpin parti, pemimpin politik yang bersedia untuk menghadapi PRN 17 Sabah, di mana Ketua Menteri Sabah sudah mengumumkan, sudah mengesahkan bahawa tarikh pembubaran DUN Sabah adalah sebelum 11 November. Nah, saudara-saudara, berkaitan dengan PRN 17 Sabah, kita juga digemparkan dengan skandal rasuah Sabah. Adakah perkara ini berkesinambungan? Kita pun tidak tahu. Tapi nama-nama yang disebut di dalam skandal ini, sebelum ini nama Jeffrey Kitingan disebut, dan LBT yang mendedahkan video tersebut. Beberapa lagi nama yang lain disebut. Antara yang
menjadi pertanyaan ramai orang, termasuk saya sendiri. Adakah terdapat bukti, Pak Haru, ataupun apa saja bukti, tak kira software kah, hardware kah, fisikal kah, secara digital kah? Adakah terdapat bukti yang dapat mengesahkan mereka ini bersalah? Dan sekiranya mereka bersalah, perlu dikenakan tindakan undang-undang. Dan persoalan seterusnya, kalau mereka ini bersalah, masihkah mereka ini bakal dipilih oleh rakyat pada PRN nanti, dan adakah mereka layak untuk bertanding PRN 17? Ini menjadi pertanyaan orang kampung macam saya. Oke, sebelum saya teruskan, ada satu pendedahan surat sokongan Project Lombok. Nah, sebelum saya teruskan, saya perkenalkan kepada Anda. Ini adalah terapi imun transfer factor. Ini adalah untuk mengimbangkan, mendidik dan meningkatkan kekuatan sistem imun badan sehingga mampu melawan pelbagai jenis penyakit. Ini adalah terapi imun, produk asas manakala ini adalah untuk semua masalah wanita. Nah, saudara-saudara, terapi imun bukan obat, tetapi untuk mendidik, menyeimbangkan dan meningkatkan sistem imun badan sehingga mampu melawan pelbagai jenis penyakit. Gout, kolesterol, sakit pinggang, sendi, gastrik, kencing manis, darah tinggi, dan macam-macam lagi. Mungkin ini adalah jawaban kepada doa Anda. Nah, saudara-saudara yang saya hormati, tuan-tuan dan puan, Albert Tay dalam satu lagi pendedahan, dedah surat sokongan Project Lombok, Kitingan tiada komen. Sebelum ini kita sudah dengar nama Jeffrey disebut dalam isu ini. Video Jeffrey pun ada, sudah viral di media sosial, tapi kita tidak tahu sejauh manakah kebenarannya. Adakah Jeffrey bersalah? Adakah Jeffrey sebenarnya tidak bersalah? Nah, ada pengakuan daripada Jeffrey, beliau menafikan perkara itu. Ahli perniagaan Albert Tay mendedah surat sokongan yang didakwa oleh Timbalan Ketua Menteri 1 Sabah Jeffrey Kitingan untuk permohonan lesen melombong pasir di Pulau Balambangan. Pendedahan terbaru itu susulan Presiden Parti STA menafikan terbabit dalam skandal perlompongan dan menyifatkan dirinya sebagai konservasionis atau individu yang menyokong usaha pemeliharaan alam. Dalam surat bertarik 25 April 2022 yang ditujukan kepada Ketua Menteri Sabah, dalam surat yang didakwa bertarik 25 April 2022 ditujukan kepada Haji Jinor, Kitingan didakwa mengesahkan permohonan lesen melombong pasir di Pulau Balambangan di Sabah yang merupakan usaha sama dengan Yayasan Sabah. Sehubungan dengan itu, saya berharap YAB Datuk Seri juga akan memberi sokongan dan kelulusan penuh ke atas proyek ini. Kata surat itu, ketika dihubungi untuk memaklum balas mengenai surat yang didakwa itu, Kitingan sekadar menjawab tiada komen. Kita tertanya-tanyalah kenapa Jeffrey Kitingan hanya menjawab tiada komen. Adakah Jeffrey nak lari? Tapi saya rasa tidaklah. Nah, saudara-saudara yang saya hormati, tuan-tuan dan puan, Tay juga berkata jumlah wang yang diberikan kepada ahli parlimen Keningau itu ialah RM 1,78 juta, lebih tinggi daripada angka RM 1,6 juta yang disebut dalam klip video itu. Jadi tuan-tuan dan puan, ini adalah dapatan terkini. Kalaulah ini menjadi bukti terkini surat sokongan Project Lombok, adakah bukan sahaja Jeffrey, bukan saja nama Ketua Menteri Sabah, ataupun mungkin ada nama yang lain yang bakal disebut, bakal didedahkan. Apapun, kita nantikan saja keputusan yang resmi.